Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Khairi Jamaluddin membuat kejutan dengan satu kenyataan baru, pengakuan paling berani, pengakuan yang pasti akan mengejutkan banyak pihak. Dan pengakuan ini juga pasti akan membuatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim terkagum-kagum, terkejut dan pasti mahu kalau ada manusia seperti KJ ini yang di dalam Pakatan Harapan. Okay, so tiba-tiba sahaja Khairi Jamaluddin muncul dan membuat kejutan. Khairi Jamaluddin berkata, berilah peluang kepada kerajaan baru ini untuk jalankan tugas. Itu kata Khairi Jamaluddin. Yang saya suka dengan Khairi Jamaluddin ni, the level of professionalism dia. Saya suka dengan dia kerana dia tak gila kuasa. Dia tak peduli tentang kuasa sangat. Malah dia kata dia tak perlu sangat pun. Dia tak pedulikan sangat, dia tak jadikan benda yang nombor satu untuk jadi datuk kah, Datuk Seri kah, Tan Sri kah. Sebab tu sampai sekarang dia tak ada title datuk. Sebab dia okey je. Kerajaan baru perlu diberi peluang untuk menjalankan tugas memandangkan negara pada ketika ini memerlukan kestabilan politik. Bekas Menteri Kesihatan iaitu Khairi Jamaluddin Abu Bakar berkata, prestasi kerajaan itu perlu dilihat pada jangka masa panjang dan tidak bagus untuk negara sekiranya terlalu cepat dalam pertukaran pimpinan itu dilakukan. Katanya dalam kenyataan tersebut, pendapat saya negara kita memerlukan kestabilan politik. Jadi buat masa ini kita kena bagi peluang kepada kerajaan baru ini untuk menjalankan tugas, katanya. Saya setuju. Kalau kamu setuju, kamu boleh komen, saya setuju. Tambahnya lagi, sebab saya rasa tidak bagus kalau kita cepat sangat tukar. Sekarang ini kita kena ada stabilan politik. Tetapi long term, jangka masa panjang, kita kena tengoklah. Katanya dalam ketika satu hantaran video di platform YouTube pada Sabtu yang lalu. Beliau ketika itu ditemui yang sedang menyaksikan perlawanan bola sepak Malaysia menentang Singapura di Stadium Bukit Jalil, di Stadium Nasional Bukit Jalil pada Selasa. Pada itu ketika ditanya sama ada bekas ketua pemuda UMNO itu akan bertanding sebagai calon presiden UMNO akan datang, beliau enggan mengulas. Katanya, selain daripada itu, turut ditanya mengenai perancangan Khairi Jamaluddin pada masa akan datang. Beliau berkata, tunggu dan lihat. Perancangan masa depan saya, katanya, kita tunggu dan lihat sajalah, ujarnya lagi. Okey, tanya kepada Khairi Jamaluddin. Saya respect dengan orang ni. Walaupun dia tak menang, tapi saya tetap respect dengan dia. Kerana apa? Kerana Khairi Jamaluddin bukan orang yang suka untuk condemn orang lah. Dia tak suka condemn orang, dia tak suka hina-hina orang. Dan paling saya suka, kamu masih ingatkah Khairi Jamaluddin? Dia cukup berani untuk menyatakan kebenaran. Dia berani menyatakan melawan Najib Razak yang sekarang ini sudah terbukti apa yang Khairi Jamaluddin kata itu memang betul. Tentang rasuah, penyalahgunaan kuasa, penyelewengan dana 1MDB, SRC International. Khairi Jamaluddin memang bagus. Dan ternyata Khairi Jamaluddin tak suka dengan perkara-perkara yang tak betul. Itulah yang saya suka dengan Khairi Jamaluddin. Kalau kamu setuju, kamu boleh kata saya setuju. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Aku gembira saat sekarang berada di tepi hutan cantik. Saya sengaja untuk merakam kali ini di tepi hutan. Kerana apa? Keadaan politik kita sekarang ini macam di hutan rimba.
macam di hutan rimba, semuanya macam tidak terkawal. Tapi harap-harap semuanya dapat dikawal dengan kebijaksanaan daripada Perdana Menteri untuk mengawal keadaan semasa ini. Kita berharap semua dapat dikawal. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, 7 adun Pakatan Harapan mencadangkan wujudnya kerajaan perpaduan di Sabah. Sira berikan komen kamu sekiranya kamu setuju bahawa di Sabah pun perlu untuk kerajaan perpaduan ditubuhkan seperti mana ditubuhkan di Semenanjung, di Semenanjung Malaysia, iaitu di Pahang dan di Perak kalau saya tidak silap, dan juga di Kerajaan Persekutuan juga telah ditubuhkan kerajaan perpaduan. Jadi 7 adun PH mencadangkan wujudkan kerajaan perpaduan. Sekiranya ada setuju, sila komen. Pakatan Harapan PH Sabah menyarankan agar satu kerajaan perpaduan dibentuk di negeri itu sebagai satu jalan untuk menyelesaikan kemelut politik yang melanda ekoran penarikan sokongan Barisan Nasional semalam. Dalam satu kenyataan yang telah dikeluarkan pada hari ini, 7 adun daripada Pakatan Harapan juga berharap mereka memberikan sokongan. Berkata mereka memberikan sokongan kepada Haji Jinur untuk terus memimpin kerajaan negeri selaku Ketua Menteri. Tahniah diucapkan kepada Ketua Menteri Sabah ini kerana beliau dapat sokongan penuh daripada 7 ahli Pakatan Harapan ini. Walaupun begitu, mereka mencadangkan supaya ada satu kerjasama disebut kerajaan perpaduan. Susulan daripada sokongan ini, kata mereka, kami bersetuju bahawa satu kerajaan perpaduan Sabah boleh dibentuk seperti amalan di peringkat persekutuan, kata mereka. Kami berdoa agar kemelut politik akan berakhir dalam masa terdekat dan kesejahteraan rakyat Sabah terus dibela dengan sokongan ini, kata kenyataan bersama itu. Kenyataan itu telah ditandatangani oleh adun daripada Api-Api, Christina Liu, Pun Fung Ming daripada Tanjung Papat, Ewon Benedik daripada Kadamayan, Pung Jin Ze daripada Luyang, dan Jenny Lasimbang daripada Kepayan, Tan Lifat daripada Likas, dan Petro Galim juga daripada Inanam. Dalam pilihan raya negeri yang lalu, pada 27 September tahun 2020 yang lalu, GRS telah berjaya membentuk kerajaan selepas mereka memperoleh majoriti yang amat tipis dengan hanya memenangi 38 daripada 73 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN Sabah. GRS pada masa itu ditunjangi oleh Perikatan Nasional yang telah memenangi 17 kerusi, Barisan Nasional 14, dan Parti Bersatu Sabah pula 7 kerusi. Warisan pula pada ketika itu telah memenangi 29 kerusi DUN, manakala PKR 2 kerusi dan Parti Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu iaitu APKO pula telah meraih 1 kerusi dengan keseluruhan 32 kerusi iaitu daripada Warisan Plus pada ketika itu. 3 lagi calon daripada DUN dimenangi oleh calon bebas. Menurut adun daripada PH Sabah terbabit, mereka berasa sangat kesal dengan cubaan untuk menggulingkan kerajaan sekarang melalui pintu belakang ekoran, langkah yang diambil BN oleh BN semalam. Pada masa sama, PH Sabah tidak bersetuju jika DUN dibubarkan untuk membolehkan PRN baru diadakan sekarang sebagai jalan untuk merungkai politik sekarang ini yang berada dalam kemelut. Ketika ini, kata mereka, sepatutnya fokus utama ahli politik Malaysia adalah untuk memastikan matlamat perjuangan untuk membantu rakyat dan membangunkan ekonomi Sabah. Selain daripada itu, kata adun terbabit, semua pihak perlu bersama-sama untuk berusaha memastikan perjuangan MA 63 untuk perjanjian 1963 direalisasikan selaras dengan hasrat Perdana Menteri. Katanya, kami mengulang pendirian kami sebelum ini bahawa kami tidak menyokong sebarang usaha untuk menggulingkan kerajaan melalui cara pintu belakang. Kata mereka lagi. Tambah mereka, kami berdoa agar kemelut politik akan berakhir dalam masa terdekat dan kesejahteraan rakyat Sabah terus dibela dengan sokongan ini, kata mereka. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Komen banyak-banyak dan tekan butang notifikasi. Kita jaga kita, Malaysia kita punya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.